Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sahabat saya penceramah yang pertama tadi, yang berbahagia Datuk Tahrim, Haji Tahrim, Ketua Perangan UMNO Bahagian Datuk Syam, sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni, Saudara Halim, Saudara Mokhtar, Abang Hassan, dan ramai lagi Pak Imam, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Hari ini saudara, saya nak menjawab beberapa isu yang dimainkan. Kalau kita lihat isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang hari ini hanya berkisar tentang pembangunan di Bagan Datuk dan tentang dakwaan rasuah yang dihadapi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Minggu lepas saya sudah hadir dan saya telah menjelaskan panjang lebar apa projek-projek pembangunan yang telah pun dibawa oleh Datuk Zahid ke bumi Bagan Datuk ini. Projek-projek yang telah selesai, projek-projek yang dalam proses pelaksanaan, dan ada juga semenjak Pakatan Harapan memerintah pada 2018 ada lebih kurang 3.3 bilion projek yang sepatutnya dilaksanakan di Bagan Datuk ini, tuan-tuan, telah pun dibatalkan oleh Pakatan Harapan kerana silap mengundi sesetengah pihak. Lebih kurang 25% pengundi Bumi Putra pada pilihan raya umum yang lepas, tuan-tuan, telah kehilangan lebih 3 bilion, tuan-tuan, 3,000 juta ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil. Namun hari ini saya nak ulas dengan panjang lebar bagaimana sistem perundangan negara, tuan-tuan, daripada sistem rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Apabila mereka berkuasa, mereka mengamalkan politik dendam, mereka mengamalkan apa yang dipanggil sebagai polisi bebas kawan dakwa lawan. Inilah yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan di bawah Pakatan Harapan dan diteruskan lagi 17-18 bulan di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Tuan-tuan, bila mereka berkuasa, perkara pertama yang dia buat apa dia? Dia lantik Peguam Negara Tommy Thomas. Tommy Thomas diangkat. Tommy Thomas ni, saudara, ialah peguam kepada Jinping dan peguam pribadi kepada Lim Guan Eng. Orang ini diangkat dengan satu tujuan, tidak lain tidak bukan kerana peguam negara mempunyai 3 kuasa yang paling besar. Kuasa pertama, untuk membebaskan sesiapa saja yang didakwa, digugurkan pertuduhan. Yang kedua, siapa saja boleh didakwa oleh peguam negara. Dan yang ketiga, Tommy Thomas atau peguam negara juga mempunyai kuasa untuk mendakwa ke bawah duli raja-raja Melayu, termasuk yang di Pertuan Agong di Mahkamah Khas. Inilah kuasa yang ada pada peguam negara. Itu sebab dalam membentangkan manifesto Barisan Nasional, Presiden UMNO, Ketua UMNO Bahagian, tuan-tuan sendiri telah memberi jaminan kita, tuan-tuan, akan ubah. Selepas ini peguam negara dia tidak akan lakukan kerja-kerja pendakwaan. Kita akan ada pemisahan kuasa di antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dua peranan ini akan dipegang oleh orang yang berbeza. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Zahid ketika merasmikan Mesyuarat Agung MIC, tak silap saya, Makal Sakti, beliau memberi jaminan selepas ini pemerintahan Barisan Nasional telah diberi mandat oleh rakyat
untuk berkuasa semula, kita tidak akan mengamalkan politik dendam. Dalam arti kata lain, kita tak akan guna apa yang mereka guna, iaitu melepaskan kawan-kawan dan mendakwa lawan. Tuan-tuan, bila Tommy Thomas diberikan kuasa, apa dia buat? Mula-mula sesedara, dia telah membebaskan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan seperti Erik Paulsen. Dia membebaskan Siva Rasarasya. Dia membebaskan Hasan Karib, Tien Chua, Tamrin Ghaffar. Begitu juga pemimpin-pemimpin LTTE. Begitu juga Pang Likun yang menyogok Lim Guan Eng. Lim Guan Eng sendiri dan ramai pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain. Sebaliknya, apa yang dia buat? Pemimpin UMNO yang tidak mahu tunduk dengan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, satu persatu dihadapkan ke muka pengadilan. Mula-mula mereka mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan pun mengikuti apa yang berlaku sehingga hari ini. Datuk Seri Najib, tuan-tuan, teraniaya dan dihadapkan hari ini di lokap di penjara Kajang tanpa diberi peluang untuk mendapat pembelaan yang seadil-adilnya. Datuk Najib nak melantik Queen Counsel, tidak dibenarkan. Datuk Najib nak mengemukakan bukti-bukti baru, tidak dibenarkan. Malah nak ambil peguam tempatan, minta masa sikit untuk study dokumen-dokumen. Bila peguam baru, tentulah nak kena baca dokumen-dokumen yang daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan sebelum membela Datuk Najib di Mahkamah Persekutuan. Itu pun tak diizinkan dan akhirnya beliau telah dihantar ke penjara Kajang. Kita lihat peringkat awal mereka pun tidak bercadang untuk mendakwa Datuk Zahid sebab tidak ada kes, tuan-tuan. Tetapi bila Tun Dr. Mahathir memanggil Datuk Zahid, Tun Dr. Mahathir meminta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Pada ketika itu, tuan-tuan, Datuk Zahid menjawab. Dia kata, Tun, kalau saya bubarkan UMNO, masuk Bersatu, kuburan saya, dia kata, akan banjir nanti. Tun Mahathir kata, kenapa pula banjir? Dia kata, macam mana tak banjir? UMNO ada 3.7 juta orang ahli. Ahli-ahli UMNO akan kencing di kuburan saya kalau saya membubarkan UMNO. Betul tak betul, tuan-tuan? Ini apa yang Datuk Zahid jawab kepada dia. Dan Datuk Zahid tambah lagi, Tun, Bersatu ni parti kecil, UMNO ada 3.7 juta. Takkanlah ular lidi nak makan ular sawa. Betul juga, tuan-tuan. Macam mana ular lidi nak telan ular sawa? Hanya kerana kenyataan ini, keengganan Datuk Seri Zahid untuk tunduk dengan permintaan daripada Tun Dr. Mahathir, saudara, tak sampai 10 hari, tuan-tuan, Datuk Zahid telah dikenakan bukan 1, bukan 2, bukan 3 pertuduhan, tetapi 87 pertuduhan. Untuk apa? Hanya untuk merosakkan imej Presiden UMNO, untuk menunjukkan seolah-olah Presiden UMNO ni korup, untuk menunjukkan seolah-olah Presiden UMNO ni kotor. Saudara, tetapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, tuan-tuan. Mereka cuba burukkan imej Datuk Zahid. Bila mana Datuk Zahid menerima dana politik, saya nak beritahu tuan-tuan, negara ni tak salah terima dana politik. Ahli politik memang akan ambil dana politik. Kalau tidak, macam mana dia nak jaga rakyat? Betul tak betul, tuan-tuan? 2012, NKRI Rasuah pernah mencadangkan supaya diwujudkan satu undang-undang. NKRI Rasuah mencadangkan jika seseorang ahli politik atau parti politik menerima dana daripada luar negara atau dalam negara atau sesiapa saja, dia perlu istiharkan. Tetapi malangnya, pada ketika itu, tuan-tuan, PKR tidak bersetuju, DAP tak bersetuju,
Parti-parti lain, PAS pun tak bersetuju tuan-tuan pada ketika itu. Sebab apa PKR tak setuju? PKR tak setuju sebab mereka memang mendapat dana daripada Yahudi. Saya masih lagi ingat tuan-tuan 2003 sebelum pilihan raya 2004, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong, wakil kepada Tian Chua, yang mengatur perjumpaan dengan George Soros. Kenal tak George Soros tuan-tuan? George Soros ni ialah penyangat mata wang bangsa Yahudi, orang Amerika, yang telah menyerang mata wang kita pada tahun 1997 dulu. Mereka jumpa dengan Yahudi bernama Soros untuk mendapatkan dana pilihan raya. Saya masih ingat masa itu mereka bekerjasama dengan PAS. Dan PAS pada ketika itu tuan-tuan, matlamat perjuangan dia ialah nak menegakkan negara Islam. Tetapi pakcik-pakcik, saya nak tanya, bagaimana mungkin negara Islam boleh dibentuk bila rakan PAS, PKR mendapat dana daripada Yahudi? Kalau Yahudi bagi duit, bila Amerika bagi duit, mestilah dia nak supaya kerajaan yang menang dengan duit dia itu akan mengikut telunjuk dia. Betul tak betul tuan-tuan? Agak-agak Amerika akan bagi tak Anwar Ibrahim ke, Haji Hadi ke untuk memerintah menjadikan Malaysia negara Islam? Dia bagi tak bagi? Mestilah dia tak bagi tuan-tuan. Jadi saudara, itu sebab Anwar tidak mahu undang-undang ini diluluskan. Dia bantah. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, perkara kedua, dalam PKR, bila mereka mengadakan program-program perkadiran khusus dan sebagainya, yang akan menganjurkannya ialah Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar ni ialah pihak yang akan mengendalikan kursus-kursus untuk ahli-ahli PKR. Dari mana dapat duit Institut Kajian Dasar? Mereka mendapat dana daripada sebuah yayasan Kristian daripada Jerman yang bernama Konrad Adenauer. Konrad Adenauer ni tuan-tuan adalah sebuah yayasan yang ditaja oleh CIA Amerika. Itu sebab lepas pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, kita lihat pihak Amerika, pihak CIA dengan beraninya menceritakan kita berjaya menjatuhkan kerajaan Malaysia kerana we have been funded. Kita membiayai pembangkang di Malaysia selama tempoh 17 tahun. Maknanya tuan-tuan, 17 tahun Amerika bagi duit, Yahudi bagi duit kepada pembangkang di Malaysia. Tahun 2018 mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh orang UMNO, tuan-tuan. Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, baru-baru ini pengarah komunikasi PKR sekali lagi telah pergi ke Singapura membentangkan satu kertas kerja. Dan program ini tuan-tuan dibiayai oleh Konrad Adenauer Stiftung dan belakangnya masih lagi CIA. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan memberikan undi kepada PKR, memberikan undi kepada Pakatan Harapan, maka kalau Anwar Ibrahim mentadbir negara ini tuan-tuan, maka kita akan ikut telunjuk Amerika, kita akan ikut telunjuk Yahudi. Ini tak ada siapa boleh nafikan, saudara. Saudara, begitu juga dengan DAP. DAP juga tuan-tuan tak bersetuju untuk diadakan undang-undang setiap apa yang didermakan oleh orang ramai atau mana-mana pihak mesti diisytiharkan. Sebab apa DAP tak setuju tuan-tuan? Sebab yang memberikan dana kepada DAP adalah daripada pihak Taiwan. Yang memberi dana kepada DAP adalah daripada pihak Singapura. Dan turut memberi dana kepada DAP tuan-tuan ialah tycoon-tycoon, toke-toke di negara ini. Yang memberi dana, ada di antara mereka bagi dana kepada DAP
dalam masa yang sama mereka juga bagi dana pada UMNO. Dia main dua pinggan. Faham tak? Faham ni? Dua pinggan maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, dia beli insurans. Kalau BN menang, mereka masih boleh meniaga. Kalau BN kalah, mereka boleh meniaga dengan Pakatan Harapan. Ini perangai-perangai. Kita tahu mereka ni siapa, saudara. Kita tahu mereka ni siapa. Saudara yang saya kasih sekalian, itu sebab di Malaysia ini menerima dana politik bukan satu kesalahan. Tak salah. Tetapi bila Dato' Zahid menerima dana politik daripada sebuah syarikat bernama UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd, Dato' Zahid telah dituduh menerima rasuah. Saya masih ingat bila Dato' Zahid dituduh menerima rasuah, ada juga tuan-tuan yang memberikan ini ialah syarikat milik abang ipar kepada Tun Dr. Mahathir. Ada syarikat MyEG, ada syarikat Data Sonic. Yang belakangnya ada Tan Sri Hashim Ali, abang kepada Siti Asma. Jadi kita tanya dengan SPRM, kalau kes Lim Guan Eng dia tukar status tanah milik Magnificent Emblem. Tanah ni tuan-tuan, tanah pertanian, dia tukar menjadi tanah perindustrian. Board of Director Magnificent Emblem, namanya Pang Likun. Pang Likun sebagai ganjaran pulang timbal balas kepada Lim Guan Eng, dia bagi sebuah banglo nilai dia 4.27 juta. Dia bagi kepada Lim Guan Eng dengan harga hanya 2.8 juta. Maknanya beza tu tuan-tuan ialah nilai rasuah yang diterima oleh Lim Guan Eng. Jadi kita tanya, kalau dalam kes Lim Guan Eng, yang bagi rasuah salah, didakwa, yang terima rasuah pun didakwa, kenapa dalam kes Dato' Zahid kita tanya dengan SPRM ketika itu di bawah Latifah Koya, kenapa yang didakwa yang didakwa hanya yang terima, yang memberi tak didakwa? Tuan-tuan tahu apa jawapan pada ketika itu? Jawapan mereka, tak apa, kita dakwa dulu Zahid, kita siasat kemudian. Maknanya apa tuan-tuan? Kita kalau nak dakwa seseorang tu, mana-mana undang-undang dalam dunia ni tuan-tuan, kalau mereka mengamalkan rule of law, pertama sekali kena ada report polis ataupun kena ada report SPRM. Bila ada report, maka pegawai IO yang dipertanggungjawabkan akan ambil keterangan saksi-saksi, akan ambil keterangan orang yang dituduh, akan ambil keterangan orang yang membuat laporan, semua pihak yang menjadi saksi. Dah selesai siasatan, maka SPRM akan hantar kepada Jabatan Peguam Negara. Jika difikirkan ada strong case, mereka akan melakukan pendakwaan. Kalau difikirkan ada maklumat tak lengkap, kes tak kuat, maka SPRM akan diminta oleh pihak Jabatan Peguam Negara untuk buat siasatan lanjut, untuk lengkapkan kertas siasatan. Inilah prosedur dia tuan-tuan. Tetapi tak pernah dalam dunia ini saudara, SPRM atau mana-mana badan pencegahan rasuah dalam dunia ni mengatakan tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Tidak pernah. Hanya kes Dato' Zahid ini saudara. Sama juga dengan kes Dato' Najib. Hari ini dia dituduh di bawah AMLA, besoknya barulah dia dipanggil untuk memberi keterangan di bahagian AMLA tuan-tuan. Patutnya dah selesai siasat, kertas siasatan dah lengkap, barulah boleh dakwa. Tetapi ini terang-terang adalah merupakan pendakwaan terpilih. Dalam kes UKSB, Dato' Zahid menerima dana politik daripada seorang lelaki bernama David Tan. Saudara, bila dalam prosiding mahkamah, saya dipanggil untuk mendengar prosiding ini supaya saya boleh memahami dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya pun pergi tuan-tuan. Semasa dalam prosiding mahkamah ini, saya nak beritahu tuan-tuan, hakim pun pening. Sebab laporan polis, laporan SPRM yang dibuat
Ada dua nama. Ada dua nama. Salah seorangnya menteri dalam UMNO juga, tuan-tuan. Tetapi kita pun tahu menteri ini cukup rapat dengan Tun Dr. Mahathir dan membantu Tun Dr. Mahathir, termasuklah memujuk ahli parlimen daripada UMNO untuk melompat menyertai Bersatu. Tak payah saya sebut sebab dia pun calon pelawai. Saya nak beritahu tuan-tuan, hakim tanya, ada dua nama, kenapa seorang saja yang kamu siasat? Tuan-tuan tahu, saya dengar depan dengan telinga saya sendiri. Jawapan pegawai SPRM itu, arahan pihak atasan ialah supaya saya siasat Datuk Zahid seorang. Tuan-tuan, cuba bayangkan, pihak atasan bagi arahan pada dia, masa itu Latifah Koya, untuk siasat Datuk Zahid seorang. Maknanya apa? Terang lagi bersuluh, ianya pendakwaan bermotifkan politik. Betul tak betul? Ini realiti. Tapi tuan-tuan, hakim tanya lagi, yang lagi seorang tu tak ada orang siasat ke? Dia kata ada orang siasat. Kalau ada orang siasat, kenapa tidak ada pendakwaan? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak tunjukkan, saudara, kebesarannya. Bila dalam prosiding ini, David Tan ni ialah saksi pihak pendakwaan. Bila peguam Datuk Zahid, lawyer Zaidi, bertanyakan kepada David Tan, dia tanya, selain Datuk Zahid ini, sumbangan politik yang kamu bagi ni, siapa yang kamu bagi? Tuan-tuan, tiba-tiba selepas 4 tahun kes ini berjalan, tiba-tiba David Tan menyebut, selain Datuk Zahid, ramai lagi yang kami bagi. Antara yang kami bagi termasuklah Tun Dr. Mahathir. Tun Mahathir pun dapat daripada orang yang sama. Cuba tuan-tuan bayangkan, berapa Tun Mahathir dapat, tuan-tuan? 2.6 juta ringgit. Dia duk ratib Najib 2.6, 2.6, 2.6. Rupa-rupanya dia pun dapat 2.6, tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala dia kerja. Maka ditanya lagi pada David Tan, selain Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir ni dapat macam mana? Dia kata Tun Dr. Mahathir ni, duit ini dibagi ke tangan anak saudara dia. Tan Sri Rahmat ni, saudara, ialah suami kepada Puan Sri Yasmin. Orang ni memang kaya raya sebab dia diberikan peluang untuk menjadi vendor kepada Petronas oleh Tun Dr. Mahathir. Memang kaya raya Tan Sri Rahmat ni. Dia yang pergi collect duit 2.6 juta bagi pihak Tun Dr. Mahathir. Jadi ditanya lagi, siapa lagi yang terima duit daripada kamu? Selain daripada tu, dia kata termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Berapa banyak Tan Sri Muhyiddin dapat? 1.3 juta, separuh daripada Mahathir. Saya pun heran juga, kenapa dia dapat separuh, Mahathir dapat 2.6. Mungkin sebab dia lembab sikit daripada Mahathir, tuan-tuan. Dapatlah separuh. Siapa lagi dapat? Syafiee Apdah dapat, Hanifah Aman dapat. Banyak lagi menteri-menteri dalam UMNO yang cenderung kepada Mahathir, yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Mereka pun dapat, saudara. Jadi hakim ni, dia kata, kalau semua orang dapat, saya rasa lah hakim pun boleh guna otak dia yang waras. Kenapa Datuk Zahid dapat? Ianya dikatakan rasuah. Kenapa bila Mahathir dapat, bila Muhyiddin dapat, bila Syafiee Apdah dapat, bila Hanifah Aman dapat, bila menteri-menteri lain dapat, daripada orang yang sama, tiba-tiba ianya dikatakan derma ataupun sumbangan politik. Itu maknanya, tuan-tuan, ini jelas membuktikan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Zahid ialah pendakwaan yang bermotifkan politik, pendakwaan terpilih sebab orang dia tak kena, orang yang tak nak bubarkan UMNO kena. Dan ini jelas merupakan pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution, tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala, tuan-tuan, gerakkan hati hakim.
Hakim pun bukan senang nak dirasuah ni tuan-tuan. Nak ugut pun tak boleh. Datuk Zahid ni nasib dia baik, dia dapat hakim yang dah nak pencen lagi sebulan. Bila pencen lagi sebulan, engkau nak sogok dia naikkan pangkat pun tak guna. Sebab dah tinggal lagi sebulan nak berkhidmat. Betul tak betul? Nak ugut dia, kalau kau tak kenakan Zahid, engkau akan diturunkan pangkat pun tak boleh. Sebab dia tinggal lagi sebulan nak pencen. Tuan-tuan, Allah Ta'ala telah bebaskan Datuk Zahid. Semua 40 pertuduhan, semua tuan-tuan tidak ada prima facie. Bukan kena bela diri, tak kena bela diri pun, tidak ada prima facie. Dalam kes dia ada lagi satu kes, 47 pertuduhan. Ini pun sama juga. Saya mengikuti perkembangan mahkamah ni tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada cek yang diberikan oleh Profound Radiance, kalau tak silap saya nama syarikat tu. Belakang tu dia tulis apa tuan-tuan? Sumbangan politik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Maknanya apa? Bila dia bagi sumbangan politik kepada Datuk Zahid Hamidi, maknanya duit ini untuk Datuk Zahid. Macam mana Datuk Zahid nak membelanjakan, itu lantak Datuk Zahid lah. Kalau dia nak beli barang peribadi pun, dia boleh beli barang peribadi. Tetapi apa yang Datuk Zahid buat? Cek ini dia masukkan ke dalam akaun Yayasan Akal Budi. Duit tu dah ikutkan duit dia. Orang dah bagi dana politik untuk dia, untuk dia jaga kawasan dia, untuk dia buat program ziarah kasih ke, nak bagi sumbangan pada orang tu. Itu atas dia. Tetapi Datuk Zahid tak ambil pun tuan-tuan. Dia masuk dalam akaun Yayasan Akal Budi. Dan saya teliti tuan-tuan, dapat juta-juta ni, apa yang Datuk Zahid buat? Saya ingat mungkin dia buat setakat Masjid Tumina dekat Bagan Datuk. Saya ingat dia setakat buat Mahat Tahfiz Imtiaz di Melaka. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia buat bukan setakat masjid, dia buat rumah anak yatim, dia buat tahfiz, dia buat kilang Al-Quran. Bukan di Malaysia saja, bukan di Asia saja, seluruh dunia tuan-tuan. Dekat Madagaskar pun ada, dekat Afrika, dekat Thailand ada, dekat Filipina ada, merata dunia tuan-tuan. Kerja kebajikan yang dilakukan oleh Datuk Zahid. Tetapi tuan-tuan, hanya kerana kesilapan 1-2 pegawai. Saya ambil contohlah tuan-tuan. Cek ada 2. Satu cek Yayasan Akal Budi, satu lagi cek pribadi Datuk Zahid. Yang menjaga cek ini nama dia Major Mazlina. Ini saya beritahu, saya tak boleh cerita lebih. Saya cuma cerita apa yang dikeluarkan dalam mahkamah. Saya melaporkan kepada tuan-tuan. Kes ni belum akhir. Jadi apa yang berlaku di dalam prosiding mahkamah ni tuan-tuan, bila ditanya, ini yang menjadi isu ni kerana ada di antara kesilapan yang dilakukan oleh Major Mazlina ni. Bila nak membayar kredit kad Datin Hamidah contohnya, dia sepatutnya guna cek yang kedua, cek peribadi. Tetapi apa yang dia buat, dia gunakan cek yayasan. Kalau kontraktor bina masjid, ini yayasan nak bayar, memang patut kena pakai cek yayasan. Tetapi kalau bayar kredit kad, sepatutnya dia guna cek peribadi Datuk Zahid. Dan dalam mahkamah tuan-tuan, Major Mazlina sendiri mengaku dia melakukan kesilapan ini. Dan yang saya nak beritahu tuan-tuan, ketika cek yang membayar kredit kad ini ditandatangani, Datuk Zahid masa tu mewakili Malaysia, berada di Itali. Dia tak ada pun kat Malaysia ni. Jadi siapa yang tanda tangan cek ni tuan-tuan? Dia ambil cop tanda tangan Datuk Zahid. Cop tanda tangan ni sepatutnya kalau pergi cop dekat cek, tak laku. Tapi saya tak tahulah macam mana bank boleh lepaskan cop ni. Sesedara cop tanda tangan, contohnya Datuk Zahid kan banyak sign sijil. Kalau dia sign sijil beribu ni tuan-tuan, pijau tangan hari raya,
Kalau dia sign kad raya beribu ni, pijau tangan. Jadi dia ada tanda tangan dia yang di scan. Lepas scan tu dijadikan cop. Jadi meja mazrina ni tuan-tuan, dah lah buat silap. Tanda tangan untuk cek pun dia guna cop tu. Dia guna cop tu tuan-tuan. Kalau tanya saya peribadilah, kalau orang nak khianat Datuk Zahid, dia akan buat macam ni. Sebab apa? Sebab memang cop untuk kad raya ke cop untuk sijil ni tak boleh digunakan untuk cop cek. Tetapi disebabkan kesilapan yang dilakukan oleh meja mazlina ni tuan-tuan, Datuk Zahid telah pun saudara dituduh menyalahgunakan kuasa. Lagi apa lagi tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Zahid? Dia membeli 2 bidang tanah, banglo. Banglo ni tuan-tuan dah buruk. Sebelum ini banglo itu merupakan surau. Sebelum surau An-Nur di Country High itu dibina, ataupun masjid dah sekarang ni, dah macam masjid, dibina. 2 buah banglo itu pernah menjadi tapak surau sementara. Jadi bila Lee Kim Yew ni orang yang mengusahakan Country High ni, bila dia ada masalah nak bayar income tax, pada ketika itu dia offer pada Datuk Zahid untuk jual bangunan ini dengan harga yang sangat murah. Jadi Datuk Zahid pun beli untuk dijadikan tahfiz, dan satu lagi dijadikan pusat pendidikan untuk orang dewasa belajar agama. Dia pun beli. Maka mereka mengatakan Datuk Zahid beli rumah ni untuk dia duduk. Saya nak beritahu tuan-tuan, rumah Datuk Zahid dekat Country High tu pun dah cukup besar. Sebab sebelum dia menjadi ahli parlimen lagi, dia dah jadi jutawan tuan-tuan. Orang Bagan Datuk pun dah lama kenal Datuk Zahid. Betul tak betul tuan-tuan? Dia dah dalam bidang korporat, Kertam Holding, Hohab, macam-macam syarikat dia dah pegang tuan-tuan. Dan dia dah buat kerja kebajikan ni berpuluh tahun. Kalaulah dia nak beli tu untuk dia duduk, saya nak beritahu tuan-tuan, rumah dia tu pun dah cukup besar. Anak-anak dia pun dah ada rumah dekat sekeliling tempat tinggal dia. Jadi hari ni saya juga ada ketika mana hakim nak menunjukkan bahawa Datuk Zahid berkata benar. Hakim membuat keputusan tuan-tuan. Hakim telah pergi ke Country High untuk memantau. Bila hakim tengok tuan-tuan, hakim nampak bagaimana katil-katil untuk anak-anak yatim tersusun rapi. Bagaimana bila dia masuk kelas pengajian tahfiz berjalan macam biasa. Bila dia pergi ke Yayasan Al-Falah, dia lihat kelas untuk orang dewasa belajar agama berjalan. Tengok setup pun memang jelas menunjukkan itu bukan rumah kediaman, tetapi ianya ialah pusat pengajian agama untuk orang dewasa. Saya yakin tuan-tuan, insya-Allah saudara, jika diizinkan Allah, jika hakim itu adalah orang yang adil tuan-tuan, insya-Allah dalam kes kedua ini, kesemua 47 pertuduhan juga akan dibebaskan saudara, insya-Allah. Jadi saudara, hari ini mereka sebenarnya tidak ada isu. Mereka cuba nak tutup pekong dia. Sebab hari ini saudara, salah satu rahmat Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, bekas Peguam Negara Tommy Thomas ini, walaupun dia seorang yang bijak, dia seorang yang cerdik, dia seorang yang tahu tentang undang-undang, tiba-tiba tuan-tuan Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia. Tiba-tiba dia jadi bodoh tak tentu pasal tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia ni saudara, lepas dia pencen berhenti jawatan Peguam Negara, dia tulis sebuah buku bernama Justice in Wilderness. Dalam buku ni, dia telanjang bogelkan pemerintahan Pakatan Harapan dan dia dedahkan banyak rahsia tuan-tuan. Akhirnya baru kita tahu tuan-tuan, memang zaman Pakatan Harapan
berlakunya campur tangan politik, baik dalam sistem perundangan kita, dalam badan kehakiman. Hakim-hakim boleh diatur. Semua bukan saya cakap, tetapi laporan yang dibuat oleh pasukan petugas khas. Dulu laporan ini disembunyikan. Alhamdulillah hari ini Datuk Seri Ismail Sabri telah diklasifikasi. Dulu ianya dianggap sebagai dokumen OSA, Akta Rahsia Rasmi. Hari ini ianya sudah boleh dibaca oleh sesiapa saja. Dan mengikut apa yang disarankan oleh pasukan petugas khas, Tommy Thomas telah mendedahkan 19 perkara, 19 keburukan Kerajaan Pakatan Harapan yang boleh menyebabkan Tommy Thomas sendiri boleh disumbat ke penjara, tuan-tuan. Apa antara pendedahannya? Bila mereka dapat kuasa, tuan-tuan, apa yang mereka buat? Perkara pertama yang mereka buat, selain daripada menukar peguam negara, mereka telah menukar ketua hakim negara. Ketua hakim negara ni, tuan-tuan, masa tu masih ada, betul tak betul? Tun Raus. Tetapi kenapa dia nak tukar sangat? Sebab dia yakin, tuan-tuan, kalau setakat tukar peguam negara, kalau tak tukar ketua hakim negara, anak dia tidak akan lepas. Itu sebab perkara pertama yang dibuat oleh Lim Guan Eng bila mereka dapat kuasa, dia desak Tun Raus, ketua hakim negara, untuk melepaskan jawatan. Dia desak Hakim Mahkamah Besar Melaya untuk melepaskan jawatan, tuan-tuan. Jadi sesedara atas desakan ini, kita lihat, tuan-tuan, Tun Raus akhirnya telah pun melepaskan jawatan ketua hakim negara. Dan atas desakan ini, ketua hakim Mahkamah Besar Melaya juga melepaskan jawatan beliau. Siapa yang patut menggantikannya? Sepatutnya, tuan-tuan, nak lantik hakim ni ikut Undang-Undang Perlembagaan Malaysia, ianya mesti dilantik sesedara oleh, kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Khairuddin, calon N54. Hutan melintang, satu tepukan gemuruh kepada beliau. Jadi sesedara, bila ketua hakim negara letak jawatan, nak lantik ketua hakim negara yang baru, ianya mesti dibuat mengikut perlembagaan. Kalau ikut perlembagaan, cadangan jawatan ketua hakim besar Melaya, ketua hakim besar Sabah Sarawak, ianya mesti diberikan oleh JAC. JAC ini ialah Judicial Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman mencadangkan Datuk Seri Azhar dilantik menjadi ketua hakim negara, tuan-tuan. Ini yang sepatutnya berlaku. Tetapi Tuan Dr. Mahathir tak bagi. Dia tak nak lantik Datuk Seri Azhar. Tuan-tuan, sepatutnya bila dia tak setuju dengan cadangan daripada JAC ini, dia kena minta JAC bagi cadangan lain. Tetapi, tuan-tuan, akhirnya Tommy Thomas mendedahkan dalam buku dia ini, tuan-tuan, dia sendiri, Tommy Thomas sendiri, yang cadangkan kepada Tun Dr. Mahathir untuk melantik Tan Sri Richard Malanjun. Tuan-tuan kenal tak Richard Malanjun ni siapa? Richard Malanjun ni ialah hakim yang telah membuat keputusan supaya Lina Joy, pernah dengar Lina Joy? Lina Joy yang minta supaya dia boleh keluar agama Islam. Richard Malanjun inilah, tuan-tuan, yang telah memutuskan supaya Lina Joy dibenarkan untuk murtad, tuan-tuan. Dan orang ini telah dipilih oleh Tun Dr. Mahathir untuk menjadi ketua hakim negara. Begitu juga orang yang dicadangkan oleh Tommy Thomas dilantik sebagai ketua hakim Mahkamah Besar Melaya. Dan kerja pertama yang dia buat, tuan-tuan,
Dia tukar Hakim Saufi Razak yang membicarakan kes Datuk Seri Najib. Dia tukar pergi mahkamah lain. Dia ambil hakim junior yang tak ada pengalaman kes jenayah, Hakim Nazlan, digantikan di tempat itu. Dan saya nak beritahu juga tuan-tuan, selepas pertukaran Richard Malanjun ini, kes Lim Guan Eng juga tuan-tuan, saudara, telah pun dibebaskan dan dilepaskan oleh Hakim Datuk Hadariah. Hakim Datuk Hadariah tuan-tuan, walaupun pendakwa raya minta supaya Lim Guan Eng dibebaskan saja, dilepaskan saja, tapi tak dibebaskan. Hakim Datuk Hadariah bagi dia dilepaskan dan dibebaskan. Apa maknanya? Maknanya lepas ni kalau kita perintah pun, kita tak boleh dakwa balik Lim Guan Eng dalam kes Banglo ni tuan-tuan, rasuah Banglo. Tak boleh. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Saudara Muhsin Latif, orang yang bawa kes ni, yang melaporkan kes ni, dia telah memohon supaya diadakan semakan kehakiman ke atas keputusan yang melibatkan Hakim Datuk Hadariah ni tuan-tuan. Patutnya pagi tu, kalau ikut sistem mahkamah, dia ada sistem pemilihan hakim secara automatik. Hakim yang dipilih oleh sistem komputer ini ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tetapi tuan-tuan, sekali lagi, selepas Richard Malanjun diangkat menjadi ketua hakim yang baru tuan-tuan, tiba-tiba pagi itu satu arahan dikeluarkan supaya Hakim Datuk Hadariah menggantikan Hakim Datuk Abdul Karim, yang menyebabkan Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan di atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah sendiri. Tuan-tuan, dalam dunia ni tidak ada sistem kehakiman yang jadi gila babi macam ni tuan-tuan. Minta maaf cakap. Ini berlaku zaman Pakatan Harapan. Kalau kita benarkan mereka ini berkuasa lagi dalam pilihan raya umum yang akan datang, seperti mana yang Datuk Seri Zahid cakap, bukan setakat dia akan kena, Mak Hassan akan kena, Witness Warren akan kena, Wee Ka Siong akan kena, Sarah Barnett pun akan kena. Bukan maknanya, tapi dia orang ni spin. Dia kata kita nak buat pilihan raya kerana nak menyelamatkan kluster mahkamah. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Datuk Zahid tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan tak bekerja keras untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional, kalau kita kalah Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional menjadi kerajaan balik, maka sistem pendakwaan lepaskan kawan dakwa lawan ini akan berulang semula. Pendakwaan terpilih akan berulang semula. Pendakwaan bermotifkan politik akan berulang semula. Pendakwaan berniat jahat akan berulang semula tuan-tuan. Itu sebab saya rayu pada orang-orang bahagian Datuk, malam ni saya ada 2 tempat, calon pun dah sampai, bolehlah calon ceramah sampai pukul 2 pagi insya-Allah. Saya rayu pada tuan-tuan, pastikan calon parlimen kita Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menang besar dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Boleh? Dan kita nak juga kawan-kawan pastikan Datuk Khairuddin kita calon Dun Hutan Melintang N54 juga menang besar. Boleh? Kita pastikan. Kalau kita boleh tawan balik negeri Perak dan kita boleh tawan kerajaan Malaysia, saya yakin tuan-tuan, projek-projek yang telah dihentikan oleh Pakatan Harapan ada lebih 3.3 bilion tuan-tuan jumlah dia. InsyaAllah saudara, Datuk Zahid kalau dia boleh jaga satu Malaysia, takkan apa yang ditangguhkan oleh Pakatan Harapan ini dia tidak boleh teruskan balik. Maka akhirnya yang akan mendapat manfaat ialah orang di bahagian Datuk. Betul tak tuan-tuan? Itu saja permintaan saya. Pesan kepada kawan-kawan, pesan kepada sanak saudara, pesan kepada adik-beradik, pesan kepada ibu bapa kita, jangan ada seorang pun undi berbelah bagi. Pastikan undi kita tidak lain tidak bukan hanya untuk calon Barisan Nasional. Boleh? Hidup Barisan
Hidup barisan. Hidup barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.